نهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت السهلا ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya pada malam ini kita dapat menyambung lagi majlis tazkirah dan muzakarah. Cuma perbahasan dan perbincangan pada malam ini di atas tajuk yang khas yang telah kita sebarkan. Kita tawakuf dulu pengajian kita, yakni kitab Aqidah Salaf, bagi membahaskan isu yang sangat panas saya dua ni. Jadi kita biasalah macam tu, kalau tengok ada isu yang panas-panas kita akan bahaskan supaya jadi sejuk kan. Jadi insya-Allah kita duduk dalam surau pada malam ni sejuk, dengan kipas lagi, dengan aircon lagi. Biarlah di luar sana panas, orang yang duduk dalam surau ni jadi sejuk insya-Allah. Jadi tajuk yang kita pilih pada malam ini iaitu bolehkah kita mengkritik ulama? Bila ulama ni kita kata imam-imam mazhab, orang-orang alim, mufti-mufti, boleh tak kita kritik? Kita mengkritik pandangan mereka, bukan tentang kepribadian mereka, ketokohan, kehebatan mereka, tentang sesuatu pandangan yang dirasakan tidak begitu tepat. Tepat tak tepat ini bukan kerana daripada kita sendiri. Setelah kita mutalaah, mengkaji, menyemak, kita menyelidiki, kita belajar, kita bahas, kita ambil pendapat ulama lain yang kritik pendapat ulama yang tadi, yang pertama tadi. Kita ambil pandangan ulama-ulama lain. Dan selama pemerhatian kita ni di Malaysia secara khusus, tidak ada mana-mana ustaz, mana-mana doktor, mufti ataupun majlis fatwa, bila dia kritik pendapat yang lain yang tak sama dengan dia, daripada dia secara individu, dia mesti ambil petik pendapat ulama-ulama lain, mazhab-mazhab lain. Dia tu seorang mufti ke, ahli majlis fatwa ke, doktor ke, bila dia kritik, dia disertakan dengan sokongan, disertakan dengan fakta, dengan hujah daripada ulama-ulama lain. Bukan kata seseorang tu bila dia kritik pendapat seseorang tokoh ataupun ulama daripada diri sendiri, idea dia sendiri, kepandaian dia sendiri, kehebatan dia sendiri, kecerdikan dia sendiri. Tak. Bila dia kritik seorang ulama, dia ambil pendapat ulama-ulama lain. Tapi yang jadi masalahnya, bila ada mana-mana individu ataupun pihak mengkritik pandangan ulama-ulama lain, dia kata kamu ni siapa nak banding dengan ulama ni? Kamu ni siapa? Lalu disebutlah latar belakang para ulama yang mengaji yang begitu hebat, yang pendapat sebahagian ataupun 2-3 pendapat ulama itu agak mungkin kita kata tidak begitu kuat ataupun tidak rajih berdasarkan kepada pendapat ulama lain. Dia kata kamu siapa nak banding dengan ulama ni? Jadi kita soalan yang sama kita boleh kemukakan kepada mereka, pendapat ulama-ulama yang mereka tak pakai. Mereka siapa dengan ulama tu? Contoh, menyentuh lelaki perempuan, bagi Imam Abu Hanifah tak batal sembahyang. Kalau kita berbeza dengan dia, siapa kita? Soalan yang sama boleh kita kemukakan. Kamu siapa dengan Imam Abu Hanifah? Dan Imam Ahmad bin Hanbal, di dalam pandangan dia mengatakan makan daging unta ni batal sembahyang. Tiba-tiba ada orang kata tak batal. Kamu siapa nak banding dengan Imam Ahmad?
Tapi soalan tu tak ditanya, tak dikemukakan. Duk kena sebelah pihak aja. Oh, ngaji 2-3 hari, kamu siapa nak banding dengan Imam Syafi'i, Imam Nawawi? Yang berapa banyak pendapat-pendapat ulama yang mereka tak pegang. Mereka tak tanya pula, aku ni siapa nak banding dengan Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan makan lagi unta batal air sembahyang. Abu Hanifah kata sentuh lagi perempuan tak batal air sembahyang. Kita siapa dengan Abu Hanifah? Yang tu tak tanya pula. Patutnya kalau nak tanya, kena tanya semua kita ni siapa. Sebab kita pun secara umum di Malaysia ni pegang sesuatu pendapat kan, sesuatu mazhab, dan tak pegang kepada pendapat yang lain, mazhab-mazhab yang lain, ulama-ulama yang lain. Adakah kita lebih alim daripada ulama yang lain tu, yang kita pendapat dia yang kita tak pegang tu? Adakah kita lebih baik, lebih hebat, lebih warak, lebih tinggi ilmu kita dengan ulama yang lain yang kita tak pegang pendapat mereka? Tak juga kan? Jadi sekarang ni isunya kita mengkritik pendapat dengan mengemukakan pendapat ulama-ulama lain. Kita hanya menakalkan. Apa maksud menakalkan? Memindahkan pendapat ulama lain dalam isu ini. Pendapat ulama itulah yang kita pegang, bukan daripada kepandaian, idea kita sendiri, ijtihad kita sendiri. Mereka kata ni ijtihad sendiri, tak ada mazhab. Itu satu pandangan yang salah. Malam ni kita nak buktikan beberapa masalah hukum fiqh ni yang ulama tak sepakat. Bila tak sepakat ataupun disebut sebagai khilaf, ada di kalangan manusia dia pegang pendapat pertama, ulama pertama, kedua, ketiga. Kadang-kadang pegang mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanifi dan sebagainya. Tidaklah bermaksud menghina pendapat ulama-ulama yang kita tak ikut pendapat dia, tak pegang pandangan dia. Kalau nak kira macam tu, berapa banyak kita menghina para ulama. Kita sendiri hendak mengaku sesuatu mazhab macam Syafi'i contohnya kan. Tak semua pun pegang mazhab, pendapat Imam Syafi'i ataupun mazhab Syafi'i. Tak apalah, dia nak dakwa kata lagu tu. Jadi maknanya kita pegang mazhab Syafi'i, adakah kita menghina Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik? Adakah kita hina pandangan mereka? Sebab kita tak pakai pendapat mereka di dalam bab-bab yang tertentu, masalah-masalah yang tertentu, hukum hakam yang tertentu yang diijtihadkan oleh mereka. Macam mana nak jawab? Jangan hengguk-hengguk je. Tuan-tuan nak jawab lagu mana? Bila ada pihak kata ulama ni tak maksum. Betul lah, yang maksudnya Nabi. Ulama ni manusia. Demo tu kereta kebal ya? Demo tu kereta kebal ya? Apa maksud demo tu kereta kebal? Kamu ni bukan manusia ke? Yang kamu kata ulama ni manusia biasa. Kamu tu bukan manusia. Kalau pendapat ulama boleh salah, hak kamu lagi salah. Tengok orang-orang faham. Dia tak faham. Ini yang nak bagi faham ni. Kita kata kalau pendapat ini tidak rajih, tak kuat, bukan kita kemukakan pendapat kita. Kita menakalkan, memindahkan pendapat ulama-ulama lain. Hak ulama lain yang kita ambil tu, adakah kamu lebih alim daripada mereka? Kamu lebih hebat daripada mereka? Dia duk kira tang orang kritik tu. Biasalah kadang-kadang. Bukan semua orang yang kata pendapat ni tak kuat dan pendapat ini lebih rajih. Kadang-kadang memang dia tak buka kitab macam saya ni. Tapi taklah bermakna dia tidak ada dalil. Setelah dia mengkaji, meneliti dan dia perhati dalam semua sudut, tengok dari dalil daripada Qurannya, daripada hadisnya dan semua pendapat-pendapat ulama, dalam kajian dia, dia kata pendapat ni kuat, pendapat ni kurang tepat ataupun tidak rajih. Semua daripada pendapat-pendapat ulama. Memanglah kalau di universiti-universiti dalam negara, luar negara, dia ada pengajian fiqh perbandingan. Seluruh dunia ada fiqh perbandingan ni. Hatta di Saudi pun. Saya tanya sahabat-sahabat yang ngaji Saudi, fiqh dia di antara kitab yang mereka guna apa? Bidayatul Mujtahid Ibn Rushd. Bukan kata 4 mazhab, 2 pada 4 mazhab ada. Macam mana kata Saudi ni tak ada mazhab? Fiqh mereka Hambali, akidah mereka Salaf.
Kalau nak badi tanya demo tu siapa nak banding dengan Imam Syafi'i, kita tanya pula demo tu siapa nak banding dengan Abu Hanifah. Kalau demo kata demo tu kita kebal ke, demo tu kereta api ke, pakat nak layan buruk 3 hari 3 malam tak selesai. Demo tak pegang dengan pendapat Abu Hanifah tu, demo tu kereta api ke? Jadi sebenarnya pakat boleh berjawab. Duk jawab dalam Facebook, TikTok, YouTube tak berdepan. Semua orang boleh berjawab. Jadi hari ini kita nak kemukakan, hadirin sekalian, tidaklah maksud orang yang mengkritik pendapat ulama tu dia kata dia lebih pandai, lebih bijak, lebih cerdik. Dan yang kedua, pendapat dia dan pandangan dia disokong oleh dalil-dalil daripada pendapat ulama lain ataupun mazhab lain. Sebahagian daripada contoh-contoh tersebut, tadi saya terfikir lepas asar tadi nak buat macam mana ni. Duk kaih-kaih Facebook, TikTok tu, duk kelahi lagi demo ni. Tak selesai-selesai lagi sehingga mengubuk kutuk, caci. Ini suatu sikap yang tidak baik, yang kita lontarkan perkataan-perkataan yang sesat sesama orang Islam. Sedangkan ini berlaku perbezaan pendapat je, bukan menyebabkan seseorang yang berbeza dengan kita ni dia jadi murtad ke, kufur, jadi fasik dan sebagainya. Tidak, hanya berbeza pendapat. Kita tengok At-Tahqiq fi Masailil Khilaf, Ibnu Jauzi kan. Saya nak cerita, ada pendapat dia tak sama dengan kita tentang masalah air musyammas. Kita belajar bab fiqh selalu jumpa air musyammas. Apa maksud air musyammas? Pelajar-pelajar kita semua tahu, alhamdulillah. Dah mengaji berapa kitab fiqh dah dia mau mengaji. Air yang terjemur di tengah padang pasir, yang negeri di tengah panas, yang negeri itu memang musim panas. Panas yang terik, bukan dalam negara kita. Tempat suatu bekas yang mengeluarkan karat yang boleh mewarisi akan penyakit sopak. Jadi Ibnu Jauzi kata, mas'alatun, setelah dia bagi kemukakan pendapat ulama-ulama Syafi'i tentang masalah makruhnya guna berwuduk dengan air musyammas ini, lalu dia kemukakan bahawa dia kritik pendapat-pendapat tersebut, iaitu pendapat-pendapat ulama Syafi'i yang mengatakan berwuduk dengan menggunakan air musyammas itu makruh kerana semua hadis-hadis yang dibawa datang yang menjadi dalil bagi ulama-ulama Syafi'i semuanya tidak sahih. Bila saya kata tak sahih, siapa kamu nak banding dengan Imam Syafi'i? Saya tanya pula, siapa kamu nak banding dengan Ibnu Jauzi? Dan dengan ulama-ulama hadis. Ulama-ulama hadis kata semua hadis tak sahih. Hadis-hadis yang berkaitan dengan makruhnya berwuduk dengan menggunakan air musyammas akan mewarisi penyakit sopak. Tak ada satu hadis yang sahih. Kalau ada orang tengok secara live ni, kamu siapa nak banding dengan beberapa ulama daripada kalangan ulama Syafi'i? Saya nak tanya balik, kamu siapa nak banding dengan Ibnu Jauzi, Imam Bukhari, Imam Muslim, Yahya Ibnul Ma'in, Imam Malik dan sebagainya, yang mengatakan hadis itu tidak sahih? Kamu siapa? Kalau badi nak tanya, saya pun boleh tanya, cuma tak duduk di depan. Semua demo tu duduk petikai, tak duduk di depan kita. Ada juga sahabat-sahabat yang berbeza pendapat dengan saya, datang berdepan, datang ke rumah, ada datang sekolah, kita tunjuk kitab. Ni macam mana? Akhirnya alhamdulillah banyaknya boleh terima. Sebab apa yang kita kemukakan ada dalil. Jadi At-Tahqiq fi Masailil Khilaf ini juzuk jilid yang pertama, muka surat 47. Dia kata, la yukrahul wudu'u bil ma'i musyammasi. La yukrahul wudu'u, tidak dimakruhkan wuduk bil ma'il musyammas, dengan air musyammas. Wa qala Syafi'i yukrahu, dan Imam Syafi'i kata makruh. Wahtaja ashabuhu bi haditsaini. Jadi ulama-ulama Syafi'i berhujah dengan dua hadis. Dia kata ahaduma an Aisyah wa tali an Anas. Hadis yang pertama daripada Aisyah, hadis yang kedua daripada Anas. Hadis-hadis ni semua ditolak oleh ulama hadis, termasuklah Ibnu Jauzi. Saya tak baca, kalau saya baca bab ini, hujah-hujah Ibnu Jauzi ini jadi makan masa panjang. Dikritik hadis-hadis yang mengatakan berwuduk dengan air musyammas itu mewarisi sopak. Hadis itu semua tidak sahih.
Jadi kalau ada orang berpegang dengan pendapat tersebut, adakah dia menghina Imam Syafi'i? Dia pegang pendapat Ibn Jauzi ataupun pendapat ulama-ulama lain. Yang kedua, di dalam kitab Al-Kifayatul Akhyar, di dalam kitab Kifayatul Akhyar, muka surat 66, setelah membahaskan dan mengemukakan hujah-hujah tentang makruhnya air musyammas ini, lalu pengarang kitab Kifayatul Akhyar ini dia kata waqila, dia ambil pendapat qil ni biasa orang dengar kalau qala kuatlah, qala fulan kan, telah berkata oleh si fulan bin si fulan. Tapi qila ini dikatakan. Jadi sebahagian ulama kata kalau qil ni pendapat tidak kuat, dan majoriti ulama pun kata macam tu. Tetapi kalau ulama di sini maknanya ulama-ulama Syafi'i. Tetapi berdasarkan kepada penelitian hujah-hujah yang saya jumpai, yang saya baca, bukan semua pendapat qil itu dia lemah. Kadang-kadang qil itu kuat apabila qil itu disokong dengan dalil, disokong dengan hujah. Contohnya dia kata waqila innal musyammasa, sesungguhnya air musyammas itu la yukrahu mutlaqan, tidak makruh secara mutlak, tak makruh. Wa azahu Rafi'i, imam telah menyandarkan akannya, akan pendapat yang kata tak makruh tadi oleh Imam Rafi'i ilal a'immati thalathati, kepada imam yang empat. Qil, pendapat qil yang biasa kita dengar tak kuat kan, tetapi Imam Rafi'i disandarkan kepada pendapat imam yang lain, ila a'immati thalasah, imam tiga yang lain, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik. Qala an-Nawawi, Imam Nawawi pula sebut fi Ziyadatir Rawdah, dalam kitab Rawdah, wa huwa ar-rajihu min haitsu dalili, dia kata itulah pendapat yang rajih daripada sudut dalil. Imam Nawawi ni mazhab apa? Syafi'i. Dia kata di sudut dalil, dia sendiri pegang mazhab Syafi'i. Dia kata di sudut dalil yang rajih ni tidak makruh air musyammas ini kalau di sudut dalil. Maknanya Imam Nawawi dia nilai mana-mana pendapat ulama yang diketengahkan itu di sudut dalil, dalilnya tak kuat yang kata makruh tu. Dalil yang kuat kata yang rajihnya tidak makruh. Macam begitu juga Imam Nawawi menyebut di dalam syarah Muslim. Pendapat Imam Nawawi ini dinakalkan oleh Syekh Idris Al-Marbawi di dalam kitabnya Bahrul Mazi, tentang pendapat yang kedua bagi Imam Syafi'i, bahawa jilatan babi basuh sekali. Kita dah bahas banyak kali dah, 10 tahun dulu kita bahas. Cuma saya nak ringkaskan. Dia kata wa huwa rajihu min haitsu dalil, pendapat yang kuatnya di sudut dalil, jilatan babi basuh sekali. Pendapat yang pertama basuh 2 kali Imam Syafi'i, pendapat yang kedua dia. Jadi maknanya sekarang ni kuat tak kuat dinilai di sudut apa? Bukan kerana seseorang tokoh, kerana semua imam-imam yang empat ni semua tokoh belaka, semua alim belaka, semua hebat belaka, tetapi dinilai di sudut dalil. Jadi adakah kita kata Imam Nawawi layaklah dia kata tak rajih pendapat tadi, pendapat yang kata makruh air musyammas ni, layaklah dia imam. Okey, kita pegang pendapat dia, kita cerita dengan orang. Kita kata pendapat yang mengatakan air musyammas itu makruh tak kuat. Kita kata macam tu. Sebab apa? Kita ambil pendapat Imam Nawawi dan disandarkan kepada mazhab yang tiga tadi. Adakah kita menghina pendapat Imam Syafi'i? Tak kan? Kita tak hina. Kita kata pendapat ini tak kuat berdasarkan ini sandaran. Imam Rafi'i disandarkan kepada imam yang tiga dan disebut oleh Imam Nawawi. Kita hanya menakalkan pendapat Imam Nawawi
yang bermazhab Syafi'i, dan juga ulama 3 yang lain. Tak mana yang kata hina ulama tu? Bila kritik sesuatu pendapat ulama ataupun seseorang pandangan ulama, kita dianggap sebagai menghina. Oh, tu salah besar tu. Salah, kita bukan hina, cuma kita tak pegang pendapat dia kerana ada pendapat yang lebih kuat. Siapa kuat tu? Kamu siapa nak mentarjihkan? Kamu bukan mujtahidin. Oh, yang inilah selalu disebut. Kamu bukan mujtahid, kamu bukan mufti. Oh, memang kita bukan mujtahid, kita bukan mufti, kita bukan orang alim. Kita ambil pendapat ulama-ulama yang lain. Pandai-pandai dia kata, buat pandai sendiri. Siapa dia nak banding dengan Imam Syafi'i? Jadi kita boleh tanyalah, siapa dia nak banding dengan Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Imam Nawawi sendiri mengatakan air musyammas itu tidak makruh. Itulah pendapat yang lebih kuat. Siapa kita dengan Imam Nawawi? Wahuwa mazhabu aksaril ulama'i. Ini pendapat mazhab kebanyakan ulama'. Walaysa lil qarahati dalilun yu'tamad. Tidaklah dalil yang kata makruh itu dalil yang kuat untuk dipegang. Imam Nawawi kata macam tu, kita pegang pendapat Imam Nawawi. Jadi bukan daripada idea kita, pandangan kita. Tidak ada dalil yang kuat untuk dipegang. Itu yang disebut oleh Imam Nawawi. Jadi maknanya apa? Bila kita tak pegang satu pendapat ulama, dengan kita mengambil, menakalkan pendapat ulama lain, tidak boleh dianggap sebagai apa? Sebagai menghina ulama. Ulama dia tak akan jadi hina, sebab dia dah mulia, dia dah hebat. Tidak menjatuhkan, merendahkan martabat kedudukan dia sampai kiamat. Dia dah hebat. Imam-imam yang 4 ni contohnya, dan juga ulama-ulama lain, dia dah hebat, dia dah mulia di sisi Allah. Di sudut ketakwaannya, kesungguhannya di dalam membahaskan kajian ilmu, mengambil masa yang panjang menuntut ilmu, tawaduknya, zuhudnya, semua ulama macam tu. Dia tak akan jatuh, tak akan rendah kedudukan mereka, walaupun ada beberapa masalah yang kita tak pegang pendapat mereka. Yang seterusnya, di dalam kitab Sahihul Fiqh Sunnah, muka surat 120, tentang masalah kalau ada orang pegang pendapat sentuh lagi perempuan ni tak batal air sembahyang. Contohnya bersentuhan dengan isteri, tak batal air sembahyang. Dia tak pegang pendapat ulama-ulama Syafi'i yang kata batal. Dia ambil dalil, di antaranya hadis Aisyah. Yang Aisyah kata pada satu malam faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firashi. Pada satu malam aku kehilangan Rasulullah, dia kata. Batu fatamastuhu fa waqa'tu yadayya ala batni qadamai wa huwa fi masjid. Aku cari Rasulullah ni, dia duduk masjid, tangan aku kena atas kaki dia. Kena atas kaki dia. Rasulullah duduk sembahyang ni, cerita sembahyang malam. Dalam keadaan Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan keredaan kau daripada kemurkaan kau. Jadi dalam peristiwa pada malam tu aku sentuh kaki Rasulullah. Jadi ulama yang kata tak batal, di antaranya Imam Abu Hanifah, kata ambil hadis ni sebab tangan Rasulullah kena tumit kaki Rasul. Tangan Aisyah kena perut tumit kaki Rasulullah, maknanya bersentuhan. Jadi kalau orang pegang pendapat ini, adakah dia menghina pendapat ulama-ulama Syafi'i yang mengatakan bersentuhan lagi perempuan ni batal? Tak menghina, cuba dia ambil pendapat ulama lain. Dan hadis yang kedua, wa anha, yakni daripada Aisyah juga, qalat, dia berkata, kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidur di hadapan Rasulullah, wa rijlayya fi qiblatihi. Kakiku arah kiblat Rasulullah. Rumah Rasulullah ni, bilik Rasulullah ni sempit kan. Rasulullah qiyamul lail. Kebetulan Aisyah ni ada keuzuran pada malam tu, dia tak qiyamul lail lah. Sebab Nabi sebut di dalam hadis-hadis yang lain, kalau kamu bangun dulu, kamu hendaklah menggerakkan ataupun membangunkan isteri kamu yang sedang tidur untuk sama-sama berqiyamul lail. Jadi oleh kerana keuzuran pada ketika itu, Aisyah tidak qiyamul lail.
Dia kata warijlaya fi qiblatih, dua kaki aku berhadapan dengan kiblatnya. Fa idza sajada ghamazani, bila dia sujud dia pegang kaki aku. Ini bagi ulama yang kata bersentuhan dengan isteri tidak batal sembahyang. Fa qabattu rijlaya, aku pun pegang kaki aku. Rasulullah pun pegang kaki aku, dia tolak kan, sebab kebetulan tempat sujud. Jadi kalau Rasulullah nak sujud ni kena atas kaki Rasulullah, dia tolak. Dia pegang kaki. Maknanya berlaku apa dia? Berlaku sentuhan. Fa idza qama, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, fa basattuhuma, aku pun hunjur balik kaki aku tempat yang Rasulullah sujud tadi. Nampak? Rasulullah bangun dah. Selesai sujud kan, aku hunjur balik. Begitulah seterusnya. Qalat, Aisyah kata, wal buyutu yawma idzin laisa fiha masabih. Pada ketika itu rumah ni tak ada lampu, tak nampak. Seorang khalifah susah. Rumah lampu pun tak ada. Dah lah rumah sempit, bilik pun sempit. Tapi qiyamul Rasulullah ni tak tinggal. Jadi itu hadis yang kedua yang menjadi sandaran kepada golongan ataupun mazhab ataupun ulama yang mengatakan bersentuhan dengan isteri tidak batal air sembahyang. Qad kana al-muslimuna daiman yamassuna nisa'ahum wa ma naqala ahadun anhu annahu kana ya'muru al-muslimina bil wudu'i min dhalik. Orang Islam zaman dulu dia kata sentiasalah menyentuh isteri-isteri mereka dan tidak menakalkan oleh mana-mana orang daripada kalangan sahabat tentang Rasulullah memerintahkan orang Islam berwuduk setelah bersentuhan dengan isteri. Rasulullah tak ada hadis, tak nakal pun daripada sahabat. Tak ada hadis yang sahabat cerita Rasulullah suruh ambil sembahyang bila bersentuhan dengan isteri. Wala nuqila 'anis sahabah, hadis memang tak ada dan tidak dinakalkan daripada sahabat. Ala hayatihi, semasa hayat Rasulullah, annahu tawadda'a min zalik, Rasulullah ambil sembahyang. Tak dinakalkan daripada para sahabat Rasulullah ambil sembahyang bila sentuh isteri dia, tak ada. Mesti sahabat tahu kan, benda tu hukum mesti makruf. Jadi begitulah beberapa pendapat ulama yang mengatakan sentuh isteri tidak batal sembahyang. Jadi kalau ulama ni pegang itu, ada individu pegang pendapat dia, tak pegang pendapat ulama Syafi'i tadi. Pendapat Imam Syafi'i, Imam Nawawi yang kata batal, Imam Rafi'i dan sebagainya yang kata batal sentuh isteri ni. Adakah mereka menghina pendapat ulama-ulama Syafi'i dengan sekadar mereka tak pegang dia? Mereka ambil pendapat ulama-ulama yang lain, tidak menghina. Mereka nampak dalam isu ini, dalam bab ini, pendapat ulama lain yang lebih kuat. Yang kata kuat tu siapa? Bukan individu yang sebut tu. Maknanya macam contohnya saya. Kalau saya kata pendapat bersentuhan suami isteri tak batal sembahyang, bukan idea daripada saya menakalkan pendapat ulama-ulama lain. Jadi tak bolehlah kata saya menghina ulama Syafi'i. Saya mengemukakan idea sendiri, ijtihad sendiri, tunjuk pandai sendiri. Kamu siapa nak bandingkan kita dengan ulama Syafi'i ni? Dia pula siapa nak bandingkan dengan imam-imam yang lain, yang imam-imam yang di luar daripada mazhab Syafi'i. Okey, masalah yang berikutnya, hari ni mungkin kita panjang sikit perbahasan kita, tuan-tuan dengar elok-elok, sebab ni balik ni tuan-tuan nak jawab balik ni dalam Facebook, dalam TikTok, dalam grup-grup WhatsApp kan, dengan adik-beradik. Kadang-kadang berkumpul, kenduri kenara, kematian, timbul isu sekarang ni, orang bincang macam-macam isu orang bincang. Jadi boleh jawab dengan fakta, dengan dalil. Sebab tu dengar, perhati dengan baik, dan ingat, cuba hafal dalil-dalil yang saya kemukakan di dalam perbahasan ini. Okey, masalah yang berikutnya tentang basmalah, tidak dijaharkan. Jadi kalau di dalam mazhab kita Syafi'i, bismillah sebahagian daripada surah Fatihah, dan bila dibaca di dalam sembahyang jahar, sunat dijaharkan. Wa khalafahum fi dzalika akharun, telah berbeza pendapat akan mereka pada yang demikian itu oleh yang lainnya, oleh ulama-ulama lain.
faqalu la nara jahra biha. Ni pengarang kitab Nukhabul Afkar. Pengarang kitab Nukhabul Afkar ini, Nukhabul Afkar dia adalah merupakan syarah Ma'anil Athar di Imam Abi Ja'far At-Tahawi. Kalau kita mengaji sistem Diobendi ni, mengaji darah hadis, salah satunya Abu Ja'far At-Tahawi. Menariknya kitab ini, sahabat-sahabat sekalian, hadirin sekalian, dia kemukakan pendapat satu mazhab disokong dengan dalil Quran, hadis, daripada pandangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sesuatu pendapat ulama. Ulama yang khilaf pula, pendapat yang kedua, dia kemukakan dalil Quran, hadis, pendapat sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Jadi kita tengok kemas. Jadi sebab tu orang yang mengikuti pengajian hadis ni secara betul, dia tak akan keras, dia tak akan syarik. Kalau betul-betul dia faham lah, betul-betul dia mengaji, nak keras apa, sama-sama ada dalil. Yang jadi keras tu maknanya dia mengaji satu. Dia mengaji satu bab, suatu mazhab, satu pandangan. Jadi bila dengar pandangan lain, dia jadi nak pitam. Dia jadi darah tinggi syekh. Dia mari nak naik stroke dengan pendapat ulama lain. Siapa kamu nak banding dengan Imam Syafi'i? Dia mari jadi pening macam tu. Macam Man Kuling kata, pening. Dia pening lah. Dia mengaji satu. Jadi sebenarnya kalau kita pengaji mana-mana tempat pun, dia akan didedahkan pendapat-pendapat berbagai-bagai imam supaya kita terbuka dan supaya kita senang nak beramal. Kalau mungkin ada satu pendapat ni kita rasa sukar, rasa berat, payah nak beramal, kita boleh pindah kepada pendapat ulama-ulama yang lain. Okey, dia kata la nara jahra biha waqtalafu ba'da dhalika faqala ba'dhum yaquluha sirran. Hak kata bismillah wajib, baca juga tapi pelan. Wa qala ba'dhum la yaquluha albattah. Ada juga pendapat jangan baca, tak sunat terus baca bismillah ni. Sunat pun tidak. Ada di antaranya apa dia, Imam Abu Hanifah, la fi sirri wa la fil alaniyah. Sembahyang sir ke sembahyang kuat ke, tak sunat baca langsung bismillah. Ada yang wajib baca bismillah dan sunat pula baca kuat. Ada yang kata wajib baca tetapi disunatkan apa dia, sir. Ada yang kata tak sunat kuat dan tak sunat sir, tak perlu baca langsung ketika sir ataupun jahar. Jadi ai khalafal qaumu al-mazkurin jama'atun akhurun. Dia kata yang khilaf ni satu kumpulan yang lain, ulama yang lain, wa arada bin Auza'i. Siapa kita nak banding dengan Auza'i? Auza'i kita tak kuat. Tak perlu baca kuat. Imam Auza'i wa Thawri wa Abdullah bin Mubarak wa Abu Hanifah wa Abu Yusuf wa Muhammadan wa Malikan wa Ahmad wa Ishaqa rahimahumullahu fa indahum qalu la yujharu bi basmalah. La yujharu bi basmalah. Berapa ramai ulama ni? Termasuk Imam Auza'i tadi, Imam Thawri, Abdullah ibn Mubarak, Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf dan juga Muhammad kan, anak murid apa dia, Abu Hanifah, Malik, Imam Ahmad. Mereka kata tak perlu kuat. Kalau mana-mana individu yang berpegang dengan pendapat ini, pendapat ini yakni mengatakan bahawa tidak sunat dijaharkan bismillah, jadi boleh tak dipegang macam tu? Dan adakah pendapat itu daripada idea dia sendiri, pandangan dia, pandangan peribadi dia? Tak, dia tengok beberapa pendapat ulama tadi. Jadi bukan yang menghina pendapat yang kata sunat jahar tu tadi, tak hina, tak mempelekehkan, tidak merendahkan, cuma dia tak pegang kerana perbahasan ulama kata yang tu kuat, tidak menjaharkan bismillah itu kuat. Dalam waktu yang sama dia tidak memperendahkan, memperlekeh, menghina mana-mana ulama yang mengatakan sunat jahar. Okey. Masalah yang seterusnya di dalam kitab Masailul Jumhur. Ini bab masalah jumhur ulama. Dalam kitab ni dikumpulkan pendapat jumhur ulama lawan bagi pendapat seseorang ulama ataupun sesuatu mazhab. Dia cerita dua-dua. Sebagaimana kita yang tadi.
Jadi dalam bab fiqh ini dia ada ijma', sepakat semua ulama dalam mazhab dan di luar daripada mazhab yang 4. Selagi mana dia ahli sunnah wal jamaah. Satu lagi dia panggil jumhur. Jumhur ni dia berkisar, selalu dah kita bincang dalam pengajian hadis kita kan. 4 orang ulama ni, Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi. Kadang-kadang Imam Abu Hanifah duduk seorang-seorang. Yang 3 ini dipanggil jumhur. Kadang-kadang Imam Syafi'i duduk seorang dalam satu masalah. Yang 3 dipanggil jumhur. Kadang-kadang Imam Malik duduk seorang dalam sesuatu bab fiqh. Yang 3 yang lain dipanggil jumhur. Cuba kita tengok di sini. Babun fi ikhrajil qimati fi sadaqatil fitri. Bab keluar, mengeluarkan nilai makanan pada sedekah fitri, pada zakat fitrah. Kita selama ni kita bayar dengan apa? Dengan makanan asasi ataupun dengan nilai. Dengan nilai kan? Betul? Mas'alatun. Jumhurul fuqaha'i ala adami jawazil ikhrajil qimati fi zakatil fitri wa huwa mazhabu Malikin wa Syafi'i wa Ahmad. Dahsyat. Teramat-amat dahsyat. Bukan sahaja dahsyat, teramat-amat dahsyat dalam bab ini. Jumhur fuqaha kata ketiadaan harus mengeluarkan nilai ataupun harga makanan pada zakat fitrah. Pendapat siapa? Imam Malik, mazhab Malik, mazhab Syafi'i dan juga Ahmad. Yang kata tak boleh keluar dengan nilai makanan asasi ni, bayar dengan duit lah kita kata kan. Yang tak boleh kata ni dan tak sah pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad. 3 imam. 3 imam dan 3 mazhab. Jadi kita bayar dengan duit tu, bagi dia tak sah. 3 imam tadi. 3 imam dan 3 mazhab. Mazhab Malik, Syafi'i dan juga Ahmad. Macam mana nak kira hal lepas-lepas ni sah tak kita bayar zakat fitrah? Nak kena qada balik nampak sebab bayar dengan duit berpuluh tahun lah ni. Bayar dengan duit berpuluh tahun. Kalau bayar dengan beras, macam Syekh ni 3 orang isteri, 20 orang anak, berapa kampik beras. Nah, dia nak pikui pergi ke mana? Pergi jabat agama, pergi jumpa Tok Imam, jumpa ustaz-ustaz yang jadi amir zakat ni kan. Begini bawa bukan seorang, bawa dengan trailer. Wak Yah kata naik telela. Wak Yah kata bawa dengan telela, dia kata. Kenal Wak Yah? Tak kenal tak apa. Kenal kita. Wak Yah kata bawa dengan telela. Jadi bawa trailer lah tuan-tuan. Zakat ni ikut 3 mazhab tak sah. Macam mana kita bayar dengan duit? Kita ikut siapa? Berat. Kita ikut mazhab Abu Hanifah. Wa qala Thawri wa Abu Hanifah yajuzu. Ruya zalika ruya mislu zalika an Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz pun berpendapat begitu. Abu Hanifah pun sama. Boleh, harus. Dan juga Hasan Basri kata boleh. Ini disebut juga di dalam Majmu' jilid 6 muka surat 73. Bab ini, isu ni dibahaskan oleh Imam Nawawi. Majmu' Imam Nawawi jilid 6 muka surat 73. Dia ikut cetakan lah, kadang 73, 83 ke 76 kan, boleh jadi macam tu lah. Cuma dalam cetakan yang disebut sini. Jadi nak kira macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan baca zakat sebelum ni. Okey, tak apa. Kita kata ikut mazhab Abu Hanifah kan dalam isu ni. Adakah tuan-tuan rakyat Malaysia dah termasuk orang yang mengkritik individu yang mengemukakan pendapat yang berbeza daripada mazhab Syafi'i ini? Adakah dia itu menghina tiga mazhab? Menghina 3 ulama? Boleh tak kita anggap macam tu? Dia ni bayar dengan duit ini, dia tak bayar dengan makanan asasi, dia hina Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ada tak orang kata dia macam tu? Tulis dalam Facebook, wawarkan. Dia ni memang menghina 3 mazhab kerana dia tak mengikut pendapat ulama 3 mazhab ini. Di dalam bab bayar zakat fitrah mesti makanan asasi sesebuah negeri. Tak ada orang cakap pun. Tiba-tiba dia nak tuduh orang pula, hina ulama lah, mempelekeh ulama lah, macam-macam dia kutuk. Tak betul itu. Dalam isu ni lama dah orang duk beramal. Tak pernah berlaku perbahasan pertelingkahan
Perbalahan daripada kalangan umat Islam di Malaysia ni dah sejak berpuluh tahun dah orang duk bayar dengan duit ni. Ada duk kelahi? Tak ada. Padahalnya bila kita baca balik, oh, pendapat 3 mazhab kata tak boleh. Itu jumhur tu. Jumhur kata tak boleh. Sebab zaman Rasulullah ni mana ada bayar dengan nilai. Ni boleh jadi model Ustaz Murah ni nak mengajar masjid-masjid surau-surau. Ustaz Murah pun duk tuduh dia Wahabiah sekarang ni. Maknanya bukan aku seorang, kena padan muka. Padan muka dia kali aku sekali. Sekarang ni orang duk tuduh Wahabi ni bukan kita seorang, lambak. Mana-mana orang pegang pada Quran hadis ni, bawa kepada fakta, bawa kepada keterbukaan, bawa kepada hujah dan dalil, semua orang tuduh Wahabi, bukan seorang. Jadi nak takut apa? Malam ni pun mungkin ada dalam komen dalam live ni dia kata, oh Wahabi macam tu. Sebelum-sebelum ni pun sama, kita buka kitab, tunjuk kitab akidah kan. Memang banyak kitab Wahabi dia kan faham. Dia kata hak kita baca kitab ni tak faham, hak dia lebih faham. Hak dia tak ada dalil, tak ada fakta, tak ada hujah, tak ada kitab tu lebih faham. Golongan Wahabi ni sikit Quran hadis, tapi sesat. Hak duk pegang Quran hadis tu sesat. Hak tak pegang Quran hadis tu pula dapat hidayah, dapat petunjuk. Sedangkan Nabi kata taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggal kepada kamu 2 arahan dan perintah. Kalau pegang keduanya tak sesat. Tiba-tiba orang kata pegang keduanya sesat. Pegang Quran hadis sesat. Hak tak ada dalil Quran hadis tak sesat. Bercanggah dengan fakta, dengan hujah, dengan dalil. Jadi dalam isu ni apa dia? Maknanya ikut jumhur ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad, tak sah bayar dengan duit. Dia kena bayar dengan beras. Tapi berapa ramai lah di Malaysia hak orang duk kutuk Wahabi, kutuk kepada orang-orang yang bagi pandangan terbuka ini, dia pun beramai begitu. Dia pun bayar dengan duit. Jarang sangat kita tengok orang bayar dengan beras. Masalah yang ke-6 dan kitab yang ke-6 di dalam Mu'inul Mubin. Tuan-tuan boleh beli Ini kitab Jawi tuan-tuan, Mu'inul Mubin, jilid yang pertama. Dia ada 4 Dia ada 4 penggal. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Ada sebahagian daripada cetakan dia buat 4 terus. Ada yang buat 2. Hak saya beli ni ada 2 lah. Dia satu-satu pun ada sampai 4. Kalau yang 2 tu dia kumpulkan penggal pertama dan kedua sekali, satu buku, satu jilid. Ketiga, keempat, satu jilid. Di dalam bab apa dia? Kita mengaji dalam fiqh Syafi'i, menyentuh mushaf, bersentuh Quran tak ada air sembahyang, hukum dia apa? Haram kan? Sentuh Al-Quran yang tak ada terjemahan, sentuh bukan baca ni, kita pegang, kita tanggung. Dalam keadaan tak ada sembahyang, hukum dia haram. Tapi dalam kitab ni dia kata setengah ulama, tiada haram orang yang berhadas. Tak ada sembahyang satu ni, yang keduanya berhadas. Tak ada sembahyang, dia cerita dalam bab lain. Orang yang berhadas, maknanya berhadas ni juga termasuklah hadas kecil atau hadas besar. Kata setengah ulama, tiada haram orang yang berhadas menyentuh mushaf, kerana tiada ada warid daripada Nabi SAW. Tak ada warid, tak ada dalil, tak ada hujah, tak ada hadis daripada Nabi menegahnya dengan secara hadis sahih. Hadis tak sahih ada, tapi pengarang kitab ni kata kalau hadis sahih tak ada larangan orang berhadas ni sentuh Quran. Dia kata tak ada larangan di sudut hadis sahih. Sedangkan hadis tersebut bukannya sahih di sisi setengah ulama. Ulama ni hak kata batal tak batal ke, haram tak haram ke, semua dia tahu hadis ni. Cuma bila dia kumpul hadis itu di depan dia tengok, oh hadis ni tak sahih, lepas tu tak pegang lah. Jadi ulama yang kata boleh sentuh Quran dalam keadaan berhadas, dia tolak, dia tidak berpegang dengan kata yang haram kerana hadis itu tidak sahih bagi mereka. Jadi kalau kita pegang pendapat ni, adakah kita menghina pendapat ulama yang kata haram? Tak. Kita tengok pendapat ulama lain yang memukakan hujah-hujah, dalil-dalil mereka, dalil-dalil yang berbeza daripada pendapat yang pertama tadi. Macam Ibnu Jauzi tadilah, dia kata berwuduk dengan air musyammas ini tidak makruh kerana hadis-hadis itu semua tak sahih.
Jadi orang pegang pendapat dia, bukan kata orang tu pandai-pandai sendiri. Dia taklidkan, dia menakalkan pendapat ulama lain. Yang terakhir, bab duduk atas kubur. Apa hukum duduk atas kubur bila kita pergi ziarah kubur ke hantar orang mati duduk atas kubur? Apa hukum duduk atas kubur? Haram kan? Masyhur kita dengar haram kan? Jadi larangan duduk atas kubur ni ada dua pendapat, ada yang kata makruh dan ada ulama yang kata haram. Tetapi di dalam Nuhabul Afkar ni dia kata wa khalafahum fi dzalika akhurun. Berbezalah. Berbeza akan mereka yang kata makruh ataupun haram duduk atas kubur. Fi dzalika, pada demikian itu, akhurun, oleh yang lain. Maknanya ulama-ulama lain. Ulama lain tu kata tak makruh duduk atas kubur ni, harus. Faqalu lam yunha an dzalika likarahatil julusi 'alal qabri walakin urida bihi al julusu lil ghaiti awil bauli. Kita dah ngaji dah dalam Sahih Bukhari dalam bab kitab janaiz. Dia kata tidak ada tegahan daripada yang demikian itu makruh duduk di atas kubur, tetapi yang dikehendakkan di sini duduk untuk buang air besar ataupun kencing. Hak tu Rasulullah larang. Sebab tu kalau kita mengaji hadis, kita akan tahu sebab sababul wurud. Sebab yang Rasulullah tak bagi duduk atas kubur tu kerana budak-budak masa tu duduk atas kubur dia kencing. Ataupun dia buang air besar. Tuan-tuan jangan duduk atas kubur. Sebab tu mari hadis-hadis duduk atas bara api tu lebih baik daripada duduk atas kubur. Kalau kita tak mengaji hadis, kita terus ambil kepada fiqh. Ini kesannya tak tahu sebab. Tapi sekarang ni orang duk kutuk, hina, duk perendah ulama-ulama orang-orang hadis. Orang hadis ni kan reti fiqh, kan mengaji fiqh. Selalu kita dengar sebenarnya tak betul tu. Mana-mana orang di Malaysia ataupun luar negara, sebelum dia mengaji hadis ni, dia mesti ikut laluan fiqh dulu. Mesti ikut tertib dulu, dia kena mengaji fiqh. Sama ada tahap dia macam mana dia mengaji tu, mesti dia ada asas dulu. Lepas tu baru dia mengaji hadis. Bukan kata hadis dulu, ataupun hadis saja. Salah tu orang nak bagi pandangan tu. Orang pokok hadis ni kan reti fiqh lah kata. Tu yang disebut di dalam kitab Talbisul Iblis tu. Kadang-kadang orang fiqh ni dia tertipu. Dan kadang-kadang orang hadis juga tertipu. Orang fiqh dia duk ambil dalil ni halal boleh tak boleh, tiba-tiba hadis tu dhaif. Dia kata tengok orang fiqh ni tertipu. Dan kadang-kadang orang hadis ni dia memang tahu tentang sanad ke apa, dia tentang perawi hadis, tentang matan hadis tu memang pakar. Kadang-kadang dia tak masuk, dia tak faham tentang istilah hadis. Macam ada seorang ulama tu disebut di dalam kitab Talbisul Iblis, orang hadis berhubung dengan satu hadis, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil halaq. Rasulullah larang tentang halaq. Lepas tu suatu ketika orang hadis ni pada zaman tu pergi duduk pengajian ulama fiqh. Ulama fiqh pun baca hadis ni, Rasulullah larang halaq. Halaq ni dia faham tak cukur pada hari Jumaat, tak gunting, tak cukur. Anil halaq yaumal Jumaah. Larangan halaq pada hari Jumaat. Dia kalau ada apa bulu hari-hari ke dia tak cukur. Pada hari Jumaat tak cukur, hari lain dia cukur. Sebab Rasulullah larang. Padahalnya halaq yang dimaksud situ, bila dia duduk dalam pengajian fiqh yang diajar oleh ulama-ulama fiqh terang hadis tadi. Maksud halaq itu tadi, halaqatuz zikri yaumal Jumaah. Zikir, buat halaqah zikir pada hari Jumaat. Maknanya buat pada hari Jumaat ni. Tadi hari Jumaat kan. Ingat besok. Maknanya buat halaqah. Bila buat halaqah zikir, kumpulan-kumpulan zikir 1 2 3, orang belakang nak masuk terhalang. Sedap. Kerana dalam hadis Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud dan sebagainya, dia suruh bila datang awal, suruh duduk sah yang pertama. Bila sah pertama dah penuh, sah kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Tetapi tak boleh nak ke depan, sah depan, kerana terhalang dengan halaqah. Itulah halaq yang dimaksudkan di sini, bukan halaq dengan makna cukur. Kataan tu halaq tu ada dua makna. Jadi ulama hadis ni kata, Rasulullah larang. Apa yang Rasulullah sebut memang kena pegang lah.
Mana boleh kita berbeza, kita boleh berbeza daripada apa yang disebut oleh Rasulullah. Dia kata, aku ni dah 40 tahun dah dia jumpa ulama fiqh ni. Aku dah 40 tahun dah, pada hari Jumaat aku tak bercukur. Sebab dengar hadis ni, bila aku ngaji dengan orang fiqh baru aku anding, baru aku faham isu hadis ni. Dah 40 tahun. Jadi orang fiqh pula, dia ditegur oleh ulama hadis. Hak dia duk kata halal, haram, boleh, tak boleh tu, tiba-tiba dia ambil daripada hadis yang dhaif, ataupun adalah perbahasan hadis dhaif ni boleh beramal tak beramal, tu panjang dah kita bahas tu. Kita dah bahas banyak kali dah. Boleh beramal hadis dhaif ni. Tak kira orang buat komen pula hadis dhaif boleh beramal, kita pun tahu. Dia ada syarat-syarat dia. Nak beramal dengan hadis dhaif ni, dia ada syarat. Selain daripada bab fadailul aman, bab fiqh pun ada. Itu dah kita bahas banyak kali. Tak nak cerita yang tu, takut lari tajuk. Jadi ada yang duk kemukakan orang fiqh duk berdalilkan hadis tiba-tiba dhaif, ataupun dia ambil daripada hadis yang sahih, padahalnya hadis sahih tu dah dimangsuhkan. Ulama hadis tak beramal. Ulama hadis tahu. Ulama fiqh ambil hukum, taklah kitab fiqh. Jadi sebab itu orang fiqh tak boleh kritik, condemn orang-orang hadis, sebab dia memang ada kelebihan dia pun. Orang hadis tak boleh condemn orang fiqh. Kita di Malaysia ni pakai saling condemn-mengondem. Kalau sistem pengajian hadis yang betul, contohlah sikit sebab pengalaman kebetulan pengalaman saya. Sebelum mengaji Sahih Bukhari Muslim, kami mengaji kelas 8. Kelas last sekali. Diikuti dengan kitab fiqh yang banyak. Kudurinya, Hidayahnya, beberapa kitab yang besar-besar ni dia ajar dalam mazhab Hanafi dan di dalam berbagai mazhab. Last sekali baru mengaji hadis. Macam mana orang tak tahulah, semua negara macam tu lah. Semua kuat tak kuat, banyak tak banyak tu cerita lain lah. Tapi sebelum dia mengaji hadis, dia mengaji fiqh dulu. Tiba-tiba ada pihak kata, tengok ni orang hadis yang kerti fiqh. Dia tak kerti, dia bidang lain. Bercakap bukan berdasarkan bidang dia. Oh sedap mulut, hak kita tu bidang apa? Kadang-kadang mengaji bahasa Arab ni, kita duk kritik orang tu, kritik orang ni. Kita tak merendahkan orang belajar bahasa Arab saja, sebab orang bahasa Arab ni kena ada kekuatan bahasa Arab boleh, baru dia boleh faham kitab. Semuanya ada kelebihan masing-masing. Tak boleh kita merendahkan pihak lain yang berbeza dengan kita. Jadi maksud di sini, dia kata yang tak boleh duduk atas kubur tu duduk kencing. Kalau saudara kata duduk atas kubur yang bawah tu ada mayat, pendapat yang kedua kata tak ada makruh. Bukan kata makruh haram, bukan kata haram, makruh pun tidak. Ni dia buat mari pendapat ni siapa dia ni? Yang kata tak makruh ni. Kalau bukan untuk buang air besar dan air kecil, wa khalafal qaumu al-mazkurin jama'atun akharun, satu jamaah bukan seorang dua ulama yang kata tak makruh duduk atas kubur tadi. Wa arada bihim, yang dikehendaki apa dia? Pengarang ini yang berkehendak, yang dikehendaki, yang dia kehendaki pendapat ulama yang kedua yang kata tak makruh itu Abu Hanifah wa Malikan wa Abdullah bin Wahb, Abu Hanifah, Imam Malik, Abdullah bin Wahab, Aba Yusuf dan juga Muhammad rahimahullah. Berapa orang ulama ni kata tak makruh duduk atas kubur? Yang selama ni memang kita dengar makruh kan? Tak apalah, boleh beramai, itu ada pendapat, ada pandangan. Cuma nak ceritanya ada pandangan lain kata tak makruh, dan mereka bagi sebab. Sebab apa yang Rasulullah larang? Kalau kita belajar Al-Quran dipanggil sababun nuzul, sebab turunnya sesuatu ayat Quran. Kalau kita mengaji hadis, sababul wurud, sebab datangnya hadis itu. Di zaman Nabi, hadis ini datang sebab apa? Dalam Sahih Bukhari, saya ingat kat 10 tahun dulu kita dah belajar lah ni, di Taman Imtihanah. Budak-budak memang duduk atas kubur dia kencing, budak-budak. Lepas tu Rasulullah sebut duduk atas api lebih baik daripada duduk atas kubur tu. Sebab nak larang. Begitu juga sebab datangnya hadis-hadis tentang apa dia jelatan anjing yang banyak tu kan. Siapa-siapa yang bela anjing di rumah dia, pahala satu kirak gugur. Anjing semua tak boleh bela kecuali anjing yang jaga tanaman. Wa idza walagha ahadukum wa idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marratin ihdahunna biturab. Apabila anjing jilat pinggan mangkuk kamu, hendaklah dibasuh 7 kali, salah satunya dengan air tanah. Mari hadis-hadis macam tu dia sebabnya. Sebab ada orang Islam pada suasana pada zaman itu, ketika itu nak ditiru orang Yahudi, Nasrani yang peluk anjing, cium anjing, tidur dengan anjing, makan dengan anjing. Rasulullah berat sebab nak tiru tu Rasulullah mari
bagi hadiah-hadiah macam ni, hadiah-hadiah larangan. Jadi dalam bab ini apa dia tadi, duduk atas kubur ni dia ada sebab. Sebab tu lain tuan-tuan, kita belajar fiqh ni kita belajar bagus, tetapi kalau kita gabung dengan hadis ni kita tahu sebab dia. Sebelum kita mengaji hadis ni kita tak tahu, kita ikut je, kita tak tahu sebab apa Rasulullah larang, apa alasan, apa ilat, apa sebab. Kan kita belajar dalam kawaid fiqhiyah, al-hukmu yajri ala illatihi wujudan wa adaman. Hukum berkisar di atas sebab dan musabab. Sebab apa boleh? Ni dia. Sebab apa tak boleh? Ini dia alasan dia. Banyak kali kita ada ulang istilah ni. Jadi bila kita tengok benda ni benda khilaf. Okey, kesimpulannya daripada perbahasan tadi dah lebih kurang 1 jam. Saya nak buat kesimpulan daripada apa yang telah kita bahaskan, kita ketengahkan tadi. Mana-mana orang yang mengkritik pandangan ulama, sama ada di dalam mazhab yang dia pegang ataupun di luar daripada mazhab dia, mereka ini tidak pernah mendakwa mereka paling alim, paling hebat, paling cerdik. Tak ada. Dia sekadar kritik pendapat, bukan kedudukan, ketokohan seseorang ulama, kepribadian mereka. Yang seterusnya, kehebatan para ulama tetap hebat walaupun dikritik. Dan yang ketiga, para ulama pun memang sebut macam tu. Semua imam-imam yang 4 ni kata idza sahal hadis fahuwa mazhabi. Apabila sahihlah itu hadis, itulah mazhab aku. Okey, di sini timbul kemusykilan. Itu bukan untuk orang awam, dia kata satu. Itu untuk mujtahid. Jawapannya yang pertama, imam-imam tak sebut macam tu. Imam yang 4 tak kata macam tu. Mereka hanya kata idza sahal hadis fahuwa mazhabi. Bila sahihlah sesuatu hadis, itulah mazhabku. Hak awam nak kata itu kedudukannya bagi mujtahid, demo sendiri tak sebut, orang lain sebut. Dan yang kedua, nak kata sahih tak sahih pun bukan kita. Setelah dinilai oleh ulama-ulama hadis, kita pegang pendapat mereka, menakar pendapat mereka, kita kata hadis ni tak sahih. Bukan daripada pendapat kita sendiri. Dan yang berikutnya secara kesimpulan, mentarjih ataupun mengkritik mana-mana pendapat ulama dengan mengambil pandangan ulama yang lain bukanlah ikut sendiri pandangan sendiri, dia ambil pendapat ulama lain. Sebab itu di dalam pengajian fiqh juga dia ada satu tahap, satu bab. Kalau pengajian hadis ni dia ada bab-bab atas-atas, dia panggil jarah wa ta'dil kan, menjarah, mengkritikkan seseorang perawi ataupun menerima seseorang perawi. Dalam bab fiqh ni pula dia ada rajih marjuh. Pendapat ni rajih, pendapat ni tidak rajih. Itu ulama bahas, kita ambil ya, kita belajar dan kita sebarkan. Bukan kita pandai-pandai mentarjihkan pendapat ulama. Dia pandai-pandai kata hak ni kuat, hak ni tak kuat, pandai-pandai dia sendiri. Tak ada. Ulama yang tarjih, kita hanya menakalkan. Tapi oleh kerana perbincangan fiqh di Malaysia ni jadi sempit, bila bincang sikit jadi panas, berbeza sikit jadi nak marah. Dia tak mati sekadar panas nak marah tu. Dia berlawan dalam Facebook, dalam YouTube, dalam WhatsApp, dia berlawan tak habis. Jadi mula-mula yang jadi panas tu bila ada orang jawab. Orang tu pun dia kalau nak ikut, dia duk kata orang ni bukan bidang. Hak dia jawab pun dia bukan bidang tau. Kalau betul-betul dia bidang, tak mengaji hadis pun dia mengaji fiqh, sampai bab tarjih, rajih, marjuh tu, baru dia tahu benda ni benda khilaf. Hak individu sebut tak ambil pendapat ni, ambil pendapat lain, dia ambil pendapat ulama-ulama yang lain lah. Ni mengaji, kita buat PhD. Kadang-kadang ayat tu kan, 2-4 tahun PhD. Tunjuk hebat. Nak banding dengan Syekh Idris Marbawi 50 tahun mengaji. Adakah kita menafikan keilmuan Syekh Idris Marbawi? Tak ada. Dia pandai sebut Syekh Idris Marbawi, dia tak tahu Syekh Idris Marbawi sebut dalam Bahrul Mazi, buat kenduri arwah tu makruh lagi bid'ah. Jilid yang keempat. Dia pandai sebut Syekh Idris Marbawi. Dia baca tak kitab Syekh Idris Marbawi? Sebab tu orang Lubuk sebut, orang-orang tua-tua yang pernah berjumpa Syekh Idris Marbawi, pernah mengaji dengan Syekh Idris Marbawi, orang Lubuk Mawbar kata Syekh Idris Marbawi ni dia dipulau oleh orang Lubuk Mawbar. Orang Lubuk Mawbar dah sini tak? Masa tu kau dapat pelikuh orang Lubuk Mawbar ni. Ketika tu lah, bukan sekarang. Dia menghalau Syekh Idris Marbawi. Syekh Idris Marbawi pernah sebut orang Lubuk ini
adalah Israel. Saya dengar perkataan ini daripada orang Lubuk juga. Ada kena-mengena dengan orang Syekh Ibrahim Marabawi ni, maknanya Ustaz Amri ni. Kenalah baru baca angka tempiah ke tu. Dialah kita kena angkat dia jadi ulama besar sekarang ni. Dia ada kena-mengena Syekh Ibrahim Marabawi, tapi tak ada orang nak ambil ijazah dengan dia, nak cium tangan dia sebab dia ikut Salafi. Kalau dia tak ikut Salafi, dia ramai orang cium tangan dia. Berduyung pergi rumah ambil ijazah. Ijazah sanad serban lah apalah. Tu Syekh Ibrahim Marabawi sebut macam tu. Sebab dia orang pulau ni pun sekarang ni orang tak kenal generasi baru ni, sanjung lah hebat. Tapi hak orang dulu orang pulau Marabawi ni kerana dia bawa Islam sungguh, dia bawa sunnah Nabi. Semua orang sebut, orang luar sebut Syekh Ibrahim Marabawi ni hebat kan. Kelahiran Lubuk Mobor, orang Perak. Tapi orang tahu tak pendapat-pendapat dia. Dialah yang banyak pada ketika itu saya dengar daripada orang tua-tua yang pernah berjumpa dengan dia, banyak menentang perkara-perkara bid'ah di Lubuk Mobor ni. Dia lawan. Hak orang duk sanjung dia yang zaman sekarang ni tak ikut pun pendapat Syekh Ibrahim Marabawi. Tak ikut pun. Cerita Syekh Ibrahim Marabawi hebat, nak banding dengan kamu doktor ni berapa hari kamu mengaji. Dia tu dikenal tak Syekh Ibrahim Marabawi ni menentang perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara khurafat. Jadi insya-Allah yang akan datang kita bahas pula tentang kehebatan orang ustaz yang ada doktor, ustaz tok guru, ustaz pondok. Masing-masing ada kelebihan tau. Orang tak tahu, orang boleh kritik lah. Kalau orang duduk dalam dua-dua bidang, dia tengok orang pondok ni pun hebat. Nanti kita akan bahas, kita akan satu tajuk. Sebab di antara kehebatan orang pondok ni, kita bagi satu mukadimah sikit lah. Perbahasan yang panjang kita akan cerita pada hari yang lain insya-Allah. Nak memahami Quran hadis dengan tepat, dia kena melalui ilmu alat. Ilmu alat ni banyak ditekankan di pondok. Yang tu memang kita tabik spring. Orang pondok ni bukan kita nahu dia i'rab. Semua kita ada i'rab. Tafsir, kita hadis dia tok guru mengajar, kita fiqh, kita tasawuf. Semua kita tu dia i'rab. Mesti baca dengan betul baris tu. Kalau baris tak betul macam berdosa dah pula. Dulu saya fanatik juga dengan pegangan itu, tapi bila mengaji dengan orang Arab, orang Arab alim-alim doktor-doktor tu kan, dia mau baca baris pertama pun salah, tapi dia mau terjemah betul, dia mau lebih faham daripada kita yang kuat, yang duk ikut nahu ni. Dia mau lebih hebat di sudut kefahaman. Jadi masa tu baru kita tak apa, kalau baca salah pun jangan salah terjemah. Tapi kalau baca dengan baik, baris dengan betul, i'rab dengan betul pula dengan terjemah, ni dua tangan lah. Bukan kata ni lah. Tapi payahlah orang nak dapat lagu tu kan. Itu itu kehebatan yang diajar oleh tok-tok guru pondok. Jangan duk rendah orang pondok ni. Dia ada kehebatan yang tak ada pada kita. Saya dengan dua-dua aliran ini, ustaz yang ada PhD dengan ustaz pondok ni, dua-dua saya ambil manfaat. Kita tak pernah mengkritik mana-mana pihak, mana-mana kedua-dua aliran dan tokoh ini. Hak ni kita ambil, Tomo kita ambil, silat pun kita ambil, kat Jojo pun kita belajar. Kat orang ada daripada orang Sabah dia kritik nak cabar Jojo ni, kita ambil dua-dua, barulah kita jadi kemas. Ini ambil satu kan, hak lain kita tolak, jadi tak kemas kan. Jadi tak kemas. Okey, itu sebahagian daripada kesimpulan yang kita buat daripada perbahasan tadi. Maknanya kesimpulannya, mengkritik pandangan seseorang ulama tidaklah boleh dianggap sebagai kita menghina mereka. Sebab apa? Kita tak ambil pendapat dia, kita kritik pendapat dia kerana pendapat itu dikritik oleh ulama lain, bukan kita yang kritik. Dan kita pegang pendapat ulama lain itu dan kita amalkan dan disebarkan. Pendapat ulama yang berbeza itu tidaklah merupakan suatu kesalahan, suatu penghinaan kepada ulama yang ditinggalkan pendapat mereka. Itu berlaku di seluruh dunia. Sehingga kita kata tidak adalah mana-mana mufti di Malaysia. Saya nak sebut sini, tidak ada mana-mana mufti di Malaysia bila dia ambil satu pandangan, dia ketengahkan satu pandangan, dia tolak pendapat lain daripada dia sendiri. Dia mufti ni bukan kata orang biasa ni. Dia mesti ada sandaran dia. Semua mufti-mufti di Malaysia ni mesti ada. Kalau dia tak pegang pendapat ni, dia ambil pendapat ulama-ulama lain yang dia rasa lebih tepat, lebih rajih. Itu kedudukan mufti, bukan individu-individu ni. Individu yang biasa, doktor ke ustaz ke bukan. Ni kita kata mufti sendiri, mesti dia ada sandaran yang kuat. Sebab tu dia tak ambil pendapat
yang dia tak pegang tu. Yang keduanya majlis fatwa di Malaysia, semua negeri. Mesti ada sandaran dia tak pegang pendapat ni, dia pegang pendapat lain. Mesti ada sandaran-sandaran yang tertentu, dalil-dalil hujah-hujah yang tertentu. Tak bolehlah kita kata tak pegang ni kerana menghina, mengkritik, merendahkan pendapat ulama lain yang berbeza dengan dia. Tak. Semua diasaskan dengan fakta, dengan dalil, dengan hujah, dengan alasan-alasan yang kukuh. Jadi insya-Allah dengan penerangan tadi maknanya tidaklah seseorang yang mengkritik itu merasakan dia lebih hebat, dan lepas pada ni tak payahlah kita ada orang-orang yang pihak tertentu nak berlawan balik dalam Facebook sampai tak selesai-selesai sehingga tadi dia naik gambar individu yang tertentu, ni tak boleh pakai pendapat dia banyak menghina ulama, padahal dia tak sebut pun perkataan yang hina, dia cuma berbeza pendapat kerana alasan-alasan yang kita sebutkan tadi. Semoga perbahasan, perbincangan, penerangan yang kita bahaskan, terangkan pada malam ini dia dapat mengambil faedah oleh semua pihak yang mendengar dan dapat menambahkan ilmu yang ada yang dalam diri kita dan juga menghilangkan kejahilan yang ada di dalam diri kita. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.